أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يا رب يا رب. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله. صدق الله العظيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat Al-Quran, para penonton My Quran Time yang senantiasa bersama menantikan, bersama-sama bersahabat dengan Al-Quran. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari yang barakah ini, saat ini kita masih lagi dapat bersama dalam My Quran Time, dan insya-Allah pada hari ini seperti biasa setiap hari Sabtu kita akan ulang kaji sedikit pengajian kita, dan hari ini istimewa bersama dengan kita tetamu undangan kita, tetamu khas kita, cantik bajunya, yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pasti mengenali beliau, iaitu sahabat saya, pernah serumah dulu ya. Allah. Sebantal belumlah. Allah. Pernah serumah ketika bujang dulu, subhanallah. Hari ini semeja, serehal, sepentas di My Quran Time. Itulah Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Anwar bin Hasin, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Habib. Allah, apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasihlah
kerana buat sekian kalinya sudi lagi bertamu di teratak My Quran Time. Ya, Ana juga ucap terima kasih kerana sudi menjemput Ana ke pentas pada tengah hari ini. Allahu akbar, alhamdulillah. Dan Ustaz Dr. Anwar, Ya, saya. kita tidak berdua pada Ya, hari ini. of course. Kita bersama pentadabbur kita. Insyaallah. Jangan. Masya-Allah. Nanti Ya, tuan-tuan. bertengabur nanti. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Fazrul kita ada Ya, insya-Allah. mungkin barangkali sahabat-sahabat kita penonton semua tertanya-tanya mana Al-Fadhil Ustaz Fazrul. InsyaAllah pada hari ini Ustaz Fazrul ada hal yang tak dapat dielakkan, tetapi walau bagaimanapun para penonton sekalian jangan gundah gulana kerana Al-Fadhil Ustaz Fazrul meninggalkan buah tangan ilmu kepada kita. Jadi saya harap para penonton semua stay tune, teruskan bersama dengan kami untuk kita sama-sama belajar dan berkongsi ulang kaji kita pada hari ini insya-Allah. Dan Fadhil Ustaz dan Ya, juga Ustaz Tir, kita sebelum kita mulakan bersama dengan Al-Fadhil tetamu kita, kita nak sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah bacaan kita kepada orang yang menjadi tulang belakang juga dalam menggerak penyebaran Al-Quran di tanah air kita. Itulah kita nak ucap takziah kepada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Allahyarham Datuk Abdul Jalil Ali, penasihat eksekutif Sinar Harian dan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang telah kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala pada hari ini 8 Ogos. Maka kami bersaksi semua kebaikan-kebaikan Allahyarham Datuk Abdul Jalil dalam misi Al-Quran, meninggalkan legasi Quran Hour, My Quran Time dan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cucuri rahmat dan keampunan kepada Allahyarham Datuk Abdul Jalil Ali. Takziah kepada seluruh keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Ustaz Tirmizi. Oh, terus dia tak selesai Ustaz Fazrul tadi. Ustaz Tirmizi. Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar, barangkali ada sahabat-sahabat kita yang masih belum mengenali lagi. Saya nak address sikit, saya nak perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2013. So kita ada Johan Kebangsaan, Johan Antarabangsa dan Johan Kampung. Subhanallah. Jadi Al-Fadhil Doktor merupakan pensyarakanan sekarang ini di FPQS USIM, dan antara pengalaman manis Al-Fadhil Dr. Anwar iaitulah beliau sering menjadi tetamu undangan dalam majlis-majlis haflah Al-Quran di beberapa buah negara, bukan sekadar di Malaysia tetapi dijemput di beberapa buah negara, antaranya di South Africa, di Jerman, di Bangladesh dan yang terkini di Thailand. Subhanallah. Jadi kita rasa bertuahlah pada hari ini, dan doktor merupakan pemegang PhD Taranum di tanah air kita. Jadi kita rasa sangat-sangat kali kedua bersama dengan My Quran Time. Hari itu penonton rasa tak puas sangat. Ya, subhanallah. Rasa macam sekejap sangat dengar alunan dan juga kupasan-kupasan yang sangat menarik. Ya. Dan kita pastinya ada satu perkara topik yang nak bincang, perkara menarik. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit. Yang menariknya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, sambil-sambil melihat tu, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk share, klik butang share, sebarkan pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua dapat manfaat. Kenapa? Kerana hari ini yang macam saya, kalau saya nak boleh bertanyakan pada Ustaz Tirmizi, mungkin pemain bola sepak yang diminati oleh Ustaz Tirmizi. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton. Bola sepak. Bola sepak Ustaz Zee. Salah tu. Salah. Salah ke salah? Oh, Muhammad Salah. Muhammad Salah. Subhanallah. Salah. Kalau doktor mungkinlah pernah tengok bola sepak sebagainya, mungkin ada. Saya terus teranglah Ustaz Mizi memang tak berapa minat bola sepak ni. Tak minat bola Tapi sepak. nama-nama besar dalam bidang antaranya bola sepak tu antaranya David Beckham, Neymar dan sebagainya. Saya pernah dengar lah. Oh, subhanallah. Maknanya kenal lah, tahulah maksudnya cuma nama minat tu tak sebab saya tidak dalam bidang bukan tak minat tengok sangatlah. Ya. Kalau saya minat antaranya Ronaldo, masya-Allah. Dan saya juga minat antaranya pemain muslim yang lain, Pogba. Pemain Manchester United yang muslim, macam Ustaz Tirmizi tadi. Pogba. Muhammad Salah Liverpool kan, Islam. Saya Pogba pun Islam juga. Pernah lihat gambar dia tawaf dan sebagainya. Jadi
Apa kaitannya sebenarnya? Kaitannya iaitulah pada hari ini kita nak kongsikan seorang tokoh dalam bidang Al-Quran. Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar akan berkongsi dengan kita tokoh Al-Quran, dan tokoh ini kebetulan memang menjadi idola saya lah daripada saya kecil lagi. Iaitulah tokoh daripada Mesir. Ya, Ustaz Dr. Anwar akan kongsikan dengan kita nanti. Mungkin di permulaan ini saya nak jemputlah Al-Fadhil Dr. Anwar untuk kongsikan dengan kita pengenalan tentang tokoh yang akan kita bincangkan ini. Okey, terima kasih banyak Ustaz Tirmizi Abdul Rahman dan juga sahabat saya Ustaz Tirmizi Ali. Tirmizi, tar dengan tir beza qiraat dekat tar dengan tir aja. Tetapi orangnya masya-Allah, dua orang sahabat saya yang sangat baiklah, yang saya kasihi dan cintai di jalan Allah insya-Allah. Dan alhamdulillah kita semua dipertemukan dengan Al-Quran pada tengah hari ini. Kalau tidak kerana Al-Quran, kita tidak bertemu dan tidak berkenalan. Dan pada tengah hari ini, insya-Allah saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan di kaca TV yang sedang melihat dan menonton di mana-mana saja anda berada. Saya nak memperkenalkan dengan seorang tokoh qari Mesir yang sangat ulung. Subhanallah. Kalau saya sebut nama dia, insya-Allah dikenali oleh semua orang. Beliau yang dimaksudkan ialah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Subhanallah. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Yang merupakan seorang syekh yang lahir di Shubra Namlah di Mesir pada tahun 1917 pada September, dan masya-Allah beliau merupakan seorang syekh yang diiktiraf sebagai mempunyai bacaan yang terbaik di dunia. Subhanallah. Dan dari segi sejarahnya Ustaz Tirmizi, apa yang menariknya Syekh Muhammad Khalil Husari ini, beliau adalah seorang qari yang pertama yang merakamkan bacaan beliau secara murattal di radio Al-Quran Mesir. Wah, subhanallah. Kalau kita tahu tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi Mesir, mereka tahu bahawasanya di Mesir ada satu channel khas radio Al-Quran. Subhanallah. 24 jam Al-Quran dipasang. Dan orang yang pertama yang merakam bacaannya di dalam radio tersebut ialah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dan dia merakamkan bacaan murattal sebanyak 30 juzuk dengan riwayat yang berbeza. Subhanallah. Jadi kenapa kita bincang ataupun kita ketengahkan tokoh ini pada tengah hari ini, kerana ialah kita mahukan dan kita kehendakkan masyarakat kita mempunyai satu budaya di mana menjadikan seorang tokoh qari yang hebat bacaannya sebagai rujukan dan panduan. Masya-Allah. Maksudnya penting dalam pengajian Al-Quran kita ada idola ataupun tokoh yang kita boleh betul. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Tirmizi tadi pada permulaan tu, kita bertanya siapakah idola kita dalam bidang bola sepak ataupun dalam bidang nasyid ataupun dalam apa jua bidang. Justru dalam bidang Al-Quran juga kita harus mempunyai idola. Subhanallah. Idola dalam arti kata orang yang kita sentiasa rujuk dan lihat dan dengar dan belajar daripada bacaannya. Masya-Allah. Begitu. Baik, Masya-Allah. Itu mukadimah ringkas. Mukadimah ringkas. Banyak lagi yang insya-Allah mungkin dikongsikan. Maknanya betul Ustaz. Saya cakap tadi idola saya tu Ustaz Tirmizi, sebab masa saya kecil dulu saya selalu ikut ayah saya pergi masjid. Ayah saya kerja Bilal, bertugas sebagai Bilal di Masjid Putih. Setiap kali sebelum azan, kumandang azan, ayah saya akan pasangkan kaset mengaji, dan bacaan dia adalah bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Masa tu saya tak pandai nak baca tu, saya buat lagu dia macam tu saya ikut atas motor. Boleh Ustaz bagi contoh boleh, sikit? boleh. Mungkin contoh sikit pada penonton kita. Ya, insya-Allah. Kalau saya minat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Walaupun kata Syekh Mahmud Khalil dah tidak ada dah, Allah maghfirlahu warhamhu, tetapi suaranya tetap hidup. Subhanallah, subhanallah. Inilah hebat orang tinggalkan legasi Al-Quran. Mungkin Ustaz kita ada betul Ustaz. Mungkin penonton tertanya-tanya yang mana satu Syekh Mahmud ni. Jadi siapakah beliau? Mari kita sama-sama saksikan paparan yang kita sediakan insya-Allah. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa la in qutiltum
Subhanallah, itulah orangnya, wajahnya. Dan kalau kita melihat Ustaz Tirmizi, Doktor, susuk wajah almarhum Syekh Mahmud Al-Husari ini garang wajahnya. Garang. Dan saya pun dapat kita banyak respon daripada Facebook kita yang rata-ratanya menyatakan subhanallah, Syekh Mahmud merakam bacaan 30 juzuk di Radio Mesir, betul. Syekh Khalil ikut Quran tajwid, maknanya ikut tajwidnya. Maknanya ada sahabat-sahabat kita yang memang terkenal, yang memang mengenali Syekh Mahmud. Puan Jami Bakar berkata Syekh Mahmud Khalil Husari idolaku juga. Subhanallah. Barangkali sebelum ni Ustaz Dr. Anwar, ada yang minat bacaan itu ataupun gaya bacaan itu tapi nama tak kenal. Jadi maka hari ini kita kenal Ustaz. Mungkin boleh kongsikan dengan kami juga Ustaz. Tambah lagi pengenalan maklumat berkenaan daripada Syekh. Baik, teringat saya pada satu temu bual, interview di rancangan televisyen yang diadakan di Mesir bersama dengan tokoh tafsir Mesir yang ulung, iaitu Syekh Muntawali Asy-Sya'rawi. Subhanallah. Dalam pertemuan temu bual tersebut, ditanya tentang pandangan Syekh Muntawali ini tentang qari-qari Mesir. Maka apa jawab Syekh Muntawali Sya'rawi? Katanya, sekiranya kamu ingin mendapatkan ataupun mengambil contoh bacaan yang mantap dari sudut hukum tajwid, Subhanallah, sebutannya dan sebagainya, maka dengarlah pada Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Subhanallah. Tapi dia sambung lagi, Ustaz Tamizi. Boleh saya sambung? Silakan. Dan kalau kamu nak dengar kepada satu orang yang membaca Fannul Ada yang mantap dari sudut persembahannya, intiqalat bainal maqamat, perpindahan antara lagu ke lagu, seni kesenian dalam bacaan, dengarlah pada Syekh Mustafa Ismail. Allah Rabbi. Kita nak dengar juga nanti. Tapi bacaan. Itu yang kedua. Yang ketiga katanya, kalau kamu nak dengar kepada suara yang gemersik, merdu, dengarlah kepada Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Subhanallah. Tetapi kalau kamu nak dengar kepada seorang qari yang mempunyai semua elemen tersebut, dengarlah kepada Syekh Muhammad Rifa'at. Subhanallah. Jadi hari ini tajuk kita mulakan dengan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Allah Rabbi. Kerana beliau bukan sahaja merakamkan bacaan Al-Quran secara murattal, tetapi beliau ada juga merakam 30 juzuk secara mujawwad. Dan juga ada merakam Al-Quran 30 juzuk secara mushaf muallim. Subhanallah. Mushaf muallim ni Ustaz Tamizi, dia baca perlahan-lahan, satu-satu tanpa lagu. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu. Contoh. Subhanallah. Jadi apa yang menariknya ialah kita di zaman yang serba canggih, yang teknologi di mana-mana sahaja Ustaz Tamizi, kita ada YouTube contohlah. Saya bukan nak mempromosikan YouTube, tetapi apa salahnya jika kita nak mencari dan mendengar bacaan Syekh Mahmud ini di dalam YouTube. Tuan-tuan boleh search sahaja nama dia, tulis dalam bahasa Melayu pun boleh, dalam bahasa Arab pun boleh. Tuan-tuan akan tengok beratus-ratus video beliau yang ditonton oleh berjuta-juta orang. Mungkin dulu kita tak dapat dengar bacaan qari-qari Arab dengan banyak seperti mana sekarang, tapi alhamdulillah sekarang kita dapat mengambil contoh daripada bacaan mereka seperti mana yang kita tonton sebentar tadi. Bacaannya masya-Allah itqan fi tajwid, tetapi dalam masa yang sama masih ada lagi tabaqat saut, perpindahan suara, penekanan suara pada ayat-ayat tertentu. Kemudian masya-Allah bacaannya yang hudu, yang tenang, yang membuatkan kalau orang dengar bacaan Syekh Mahmud Husari ini, kita tahu dah kalau bulan puasa pasang hati kita rasa macam mana, tersayu. Kalau pasang baca Yasin masa orang meninggal, kalau pasang surah Yasin Syekh Mahmud, mengalirlah air mata kita. Sebab pernah ditanya Ustaz, saya pernah bertanya pada audien kan, penonton tanya, kenal tak Syekh Mahmud Khalil Al-Husari? Dia kata tak kenal. Bila saya baca, dia kata ni bacaan orang mati ni. Dia kata bacaan, sebab dulu bila ada kematian dipasang dipasang bacaan tu. Ustaz Zee, ada tambah? Masya-Allah. Kalau doktor boleh sikit explain sikit macam mana bila tengok tadi Syekh Mahmud Khalil Husari bila baca tu dengan penuh kesungguhan, dengan mimik mukanya, dengan kita kata penuh penghayatan. Macam mana kita nak aplikasikan bacaan begitu? Kalau kita melihat pada sejarah para qurra Mesir ini, kita ambil contoh yang Mesir ni kerana dia zaman yang paling dekatlah. Kalau kita bincang tentang salafus soleh lagi hebatlah, masya-Allah. Cuma kita ketengahkan Syekh Mahmud sebagai satu ikon ataupun tokoh di sini. Kita melihat
untuk mendapatkan ataupun menjadi seorang qari yang sebegitu hebat bukanlah mudah sebenarnya. Beliau bermula dengan menghafal Al-Quran sejak umurnya 10 tahun lagi. 10 tahun hafal. Kita ni hari ni dah 30-40 tahun tak apa-apa lagi. Saya lah sendiri Ustaz Tarmizi, dua-dua orang dah bergelar hafiz. Saya hafuz lagi. Al-Hafiz. Kan? Al-Habis. Jadi 10 tahun mereka telah menghafal Al-Quran dengan kutabul qaryah ataupun guru Al-Quran di tempat mereka lahir. 10 tahun kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang qiraat dan sehingga satu masa beliau telah dilantik sebagai Syekhul Maqari Mesir. Satu jawatan khas yang ditubuhkan ataupun diwujudkan oleh Kementerian Waqaf Mesir, menjadi ketua kepada semua qurra di Mesir. Subhanallah. Dan bukan saja di Mesir, bila seseorang menjadi Syekhul Maqari di Mesir, dia akan menjadi rujukan seluruh dunia juga. Macam kita yang sebelum ini kita pernah mendengar nama Syekh Isa Mi'sarawi, Al-Mi'sarawi. Yang Syekh Maqari Mesir yang terakhir sebelum yang sekarang ni, saya tak ingat nama dia. Jadi diundang mereka ini menjadi hakim majlis tilawah Al-Quran di peringkat antarabangsa di Malaysia. Dan kalau dari segi sejarahnya kita tengok, kalau tuan-tuan buka arkib negara, tuan-tuan search nama Syekh Mahmud Khalil Khusari ataupun arkib berkenaan dengan gambar-gambar majlis tilawah yang bermula pada tahun 1960-an, tuan-tuan akan tengok ada gambar Syekh Mahmud Al-Khusari pernah datang ke Malaysia menjadi hakim. Masya-Allah. Nah, itu maksudnya kehebatan seorang tokoh yang kita bincang pada hari ini. Terbaik sekali ya. Dan saya suka sekali Ustaz Dr. Anwar sebut tadi nama-nama yang tuan-tuan dan puan-puan penonton perlu catat. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Abdul Basit dan juga Syekh Muhammad Rifat. Jadi nama-nama tu kena search, kena cari untuk kita minat lagi, tambah minat kita baca Al-Quran. Ustaz Tirmizi, Fadil Doktor, ada sahabat kita di Facebook, Puan Ati. Anak saya tanya, "Mak, mana ustaz seorang tu?" Ustaz Fazrul Ismail, anak pun perasan ketiadaan ustaz bersama rakan-rakan seperjuangan ustaz di situ. Baik, sekarang ni kita nak sama-sama ikuti pelajaran ulang kaji kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul kita. Namun sebelum itu, kita dengar dahulu satu ayat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita semak surah Al-Baqarah, muka surat 41 ayat 252. Dipersilakan Al-Fadhil Doktor. Ayat 252. 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Allah. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Allah. Ya Rabb. وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Subhanallah. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Maka Ustaz Tirmizi, kita dengar kupasan ayat ini yang dibacakan sebentar tadi oleh Ustaz Fazrul. Ya, Al-Fadhil Ustaz kita lah, Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul. Silakan Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, salah satu daripada perkara yang penting untuk kita lihat dalam halaman yang ke-40
ya, dan 41 sebagaimana kita sudah ulang kaji semalam ialah berkaitan dengan kisah Talut dan Jalut, dan salah seorang daripada tentera yang penting di kalangan tentera Talut itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya Nabi Daud itu kalau kita lihat pada halaman yang ke-40 dan disambung pada halaman yang ke-41, Nabi Daud membunuh Jalut, ketua musuh, ya, disampaikan pada ayat 251. Jadi ini adalah tadabbur yang penting kita fahami sebenarnya. Kerana apa? Kerana cuba kita bayangkan, tenteranya adalah Nabi Daud. Ya, tenteranya adalah Nabi Daud, ketuanya adalah Talut. Ketuanya adalah Talut, dan kita tahu bahawa yang memilih ataupun yang memilih Talut itu adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi apa? Nabi Samuel. Ya, mungkin kita tak biasa dengan nama nabi tersebut, tapi itu adalah salah satu nabi di banyak-banyak nabi yang beribu-ribu sebenarnya ataupun beratus-ratus yang perlu kita maklumi. Jadi mungkin nanti kita akan mendengar daripada Ustaz Tarmizi ataupun Ustaz Tirmizi untuk membacakan ayat 252 nanti, untuk kita sama-sama menghayati bahawa semua ini adalah ayat daripada siapa? Daripada Allah SWT. Mengapa ayat? Mengapa? Apa yang special sangat? Kerana semua kisah ini sebenarnya hanya diketahui beratus-ratus muka surat oleh para ulama di kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel. Tetapi rupa-rupanya bila tengok pada halaman 40-41 ini, dalam 2 muka surat sahaja, orang-orang Yahudi atau Bani Israel melihat kagum macam mana Nabi mengetahui rahsia mereka bahawa mereka ini memang buat perangai, dan yang tak buat perangainya adalah orang-orang tertentu sahaja. Nabi Daud itu pun adalah orang-orang yang tidak dicontohi oleh Bani Israel. Jadi ini adalah tadabbur pada halaman 40-41 sebagai ulang kaji kita pada hari ini. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah. Maksudnya Ustaz Tirmizi, dapat juga kita mendengar butir-butir permata daripada lega, Ustaz. Para peminat lega. Ya, lega rasa daripada Ustaz Fazrul. Terima kasih banyak Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Kita nak pasak lagi sekali, nak memantapkan lagi kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi. Tentunya kita nak dengar bacaan daripada qari kita Al-Fadhil Ustaz Tirmizi dengan tarannum. Dipersilakan. Masya-Allah. Taranum Kurd. Saya nak request taranum Kurdi. Subhanallah. Masya-Allah. Masya-Allah. Saya rasa suspend tadi Ustaz Tirmizi minta saya ingat betul-betul saya kena buat ni. Saya memang Subhanallah. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita belajar kan insya-Allah. Okey. Tilka ayatullah natluha. Ini adalah ayat yang berada pada akhir juzuk yang kedua. Subhanallah. Tilka ayatullah. Ini adalah ayat-ayat yang kami bacakan. Subhanallah. Maknanya Jibril baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada ayat-ayat yang dibaca, Ya. ada ayat-ayat yang diperlihatkan. Oh, subhanallah. Maka ini adalah ayat seperti mana kalau diperlihatkan seperti gunung, langit, bumi dan sebagainya. So, Jibril baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula baca kepada para sahabat. Sampai daripada kita hari ini kita baca Al-Quran kepada anak-anak kita. Subhanallah. Alhamdulillah kita main Quran time, alhamdulillah cuba kita nak mengqurankan bangsa kita insya-Allah. Amin ya. Kita semua bacalah, cuba baca. Allah. Pagi ni sebenarnya saya tak nak baca. Saya nak dengar Al-Fadhil tuan guru kita. Betul. Tuan Anwar. Betul, Tapi kita baca jugalah sikit lah. Sama-sama. Lagu Kurdi ya. Subhanallah. Kurdi ni mungkin minta Dr. terang sikit. InsyaAllah. Saya baca dulu lah. Okey. Allah syaitan. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqqi wa innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Subhanallah, masya-Allah Ustaz. Masya-Allah. Dr. Anwar. Ustaz Dr. Anwar, Ustaz Tirmizi, subhanallah bacaan yang sangat baik sekali. Sebelum Ustaz Tirmizi lagi. Oh, subhanallah. Saya tertarik dengan satu sahabat kita, Kak Iyung Azlina Zulkifli. Syekh Al-Husari dikenal atas kebenaran bacaannya, yakni tajwid. Syekh Muhammad Khalil Sari adalah salah seorang pembaca yang paling terhormat di zamannya. Marilah kita sama-sama menyahut saranan Ustaz untuk mengambil contoh bacaannya. Banyak lagi yang kita nak kongsikan para penonton sekalian, namun kita nak berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Kita rehat seketika. My Quran Time.
Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Masya-Allah. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Allah ya Rabb. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Allah ya Rabb, masya-Allah. والله سميع عليم. Allah Allah Allah. صدق الله العظيم. Subhanallah Ustaz Tirmizi. Allah tak puas. Allah. Sebab tu saya setuju sangat dengan kata Ustaz Tirmizi tadi. Maksudnya kita hanya nak dengar sahaja bacaan daripada Al-Fadhil kita pada hari ini. Dan Ustaz Dr. Anwar pun memang memiliki kelas-kelas pengajian. Antaranya kalau tak silap saya ada akademi Ya. Akademi pengajian Al-Quran Ar-Rayyan. Ya. Di mana tu Doktor? Saya sebenarnya selaku penasihat lah tempat Penasihat. tersebut, penasihat tempat tersebut di Bangi sebenarnya. Di Bandar Stesen Baru 14. Bangi. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang ingin mendalami lagi ilmu-ilmu Al-Quran bolehlah mendaftar di bersama-sama menuntut ilmu di Akademi Al-Quran Ar-Rayyan. Sebut pasal sahabat ni Doktor. Sebenarnya kita ada platform rasmi kita untuk sahabat-sahabat Al-Quran semuanya bergabung dengan kita Ustaz Tirmizi ya. Kita ada Facebook, Ya, kita ada ada Facebook kita. YouTube dan juga Instagram. Jadi bolehlah terus bersahabat dengan kita dan di platform rasmi kita ada 2 akaun Facebook kita iaitu akaun yang pertama Sahabah Al-Quran my hashtag Quran Time, kita ada my hashtag Quran Time ya, dan kita juga ada YouTube kita my hashtag Quran Time Official dan Ustaz Tirmizi kita ada Instagram Ustaz kita ada Instagram my Quran Time Official. Oh subhanallah, itu Instagram kita. Jadi kita jemputlah sahabat-sahabat semua untuk bergabung dengan kita untuk ulang kaji dan sebagainya. Nak tanya soalan, nak melihat episod ini barangkali terlepas, boleh tengok dekat YouTube dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sahabat Al-Quran semuanya, kita sebenarnya Ustaz Tirmizi, Dr. Anwar, kita tak puas mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul kita tadi. Walau di mana Ustaz Fazrul berada, kita kena pastikan dia bersama juga dengan kita pada hari ini. Jadi kita ikuti sambungan kupasan pengajian tadabbur kita berkaitan dengan ayat 256 yang disampaikan sebentar tadi oleh tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar. Jom sama-sama kita ikuti kupasan mutiara kata daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Saksikan. Jadi alhamdulillah saya berkongsi lagi kita kembali kepada halaman ke-42 ayat 256. Nanti kita akan dengarkan bacaan ayat 252 ini ataupun 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi ulang kaji kita bahawa sebenarnya apa ayat ini hadir selepas bercerita tentang keimanan pada nabi dan ayat kursi, keimanan pada Allah SWT. Maka kalau orang beriman pada Nabi, kepada Allah SWT, ia amat jelas poin-poin yang disampaikan pada halaman 42 ini. Tidak perlu kita memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita sampaikan sahaja. Ini perkara yang perlu kita sedar daripada ayat 256. Dan ini juga diulang kaji semalam bersama dengan Ustaz Muin, ya, Ustaz Abdul Muin. Beliau menyatakan ada silap faham la ikraha fid din ini ialah bila katakan seseorang itu dah beragama Islam, ya, kemudian kalau diminta untuk solat, jomlah kita berpuasa, dikata la ikraha fid din. Itu silap tafsir, silap faham. Sebenarnya apakah yang difahami daripada ayat ini? La ikraha fid din, ayat ini kepada orang yang bukan beragama Islam.
Ya, bukan bergambiran, kita tak payah paksa mereka. Yang penting kita sampaikan dengan istilahnya tabayyun ataupun dengan bayyinah. Ya, bayyinah ini salah satu daripada nama Al-Quran. Ada surah yang dinamakan surah Al-Bayyinah. Dan bila seseorang itu, ya, saya quote balik kepada Ustaz Abdul Muin bahawa kalau gajah itu dah jelas sangat tapi orang masih lagi cakap ia tikus, biarkan dia. Ya, biarkan dia. Pasal apa? Tak payah paksa dia untuk percaya tikus ataupun gajah itu sebagai tikus atau tikus sebagai gajah. Dan di dalam Al-Quran ini, tuan-tuan, bila kita mendalami ayat ini, dia adalah urwatil wuthqa, tali yang kuat yang boleh kita pegang dan insya-Allah tidak akan berbahaya, tidak akan menyebabkan kita gagal dalam hidup kita. Itulah yang disampaikan pada ayat 256 pada hari ini. Kita bersambung kembali. Terima kasih, alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah kita walaupun berada di jauh tetap kita dapat tadabbur Al-Quran dari Ustaz Fazrul. Itulah indahnya agama Islam. Subhanallah. Tapi janganlah kita salah faham pula. Kenapa tak nak solat? Kamu jangan paksa saya solat. Tak boleh paksa dalam agama. Betul, tak boleh. Al-Quran tak boleh faham secara literal, secara zahir. Perlu kepada kupasan ataupun tafsiran para ulama. Itulah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Doktor, tadi saya dengar doktor buat lagu tadi di hujung tu. Wallahu sami'un alim. Allah. Macam bunyi taranum tu ada sesuatu di punya alunan tu macam dia boleh saya terang sikit pasal doktor ada PhD taranum. Jadi kalau tak terang pasal taranum habislah. Iyalah. Baik, terima kasihlah Habibi. Masya-Allah, semua ni ahibbai, semua penonton semua ahibbai, kekasih saya di jalan Allah, insya-Allah. Lagu tadi tu lagu Kurdi ni sebenarnya lagu taranum Kurdi ataupun maqam Kurdi ni dia sebenarnya cabang daripada maqam Bayati. Kalau tuan-tuan belajar lagu Bayati, dia sangat mudah masuk ke lagu Kurdi. Masya-Allah. Kerana dia mempunyai sifat-sifat yang panggil apa? Antara sifatnya adalah sayu. Sebab itu kalau kita mutakhir ini, walaupun sama ada orang tu belajar taranum ataupun tidak, maqam Kurdi ni sering dibaca oleh pembaca Al-Quran. Ya, subhanallah. Ustaz Tarmizi sendiri saya lihat dalam bacaan yang popular dalam surah Fatihah, membaca dengan taranum Kurdi. Dan apa yang menariknya ialah taranum Kurdi ni baru mutakhir ini dia menjadi popular. Satu masa dulu dia jarang dia baca oleh para qurra. Yang membaca dengan taranum ini sangat sedikit, antaranya Syekh Muhammad Imran dan beberapa syekh lagi, tapi tak ramai. Mutakhir ini Syekh Syahad dan sebagainya barulah memulakan gerakan untuk membaca lagu Kurdi ini. Saya tak pasti mengapa, tetapi mungkin kerana dia bukan lagu asal Arab juga, dia Kurd kan. Jadi walau bagaimanapun kita melihat kembali pada tokoh kita tadi Ustaz Tarmizi, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, sebut kena betul, takut salah nanti orang salah eja pula. Jadi antara lagu yang beliau minat gunakan ialah lagu Nahwan dan juga Iraqi. Jadi mana yang Ustaz Tarmizi tunjuk contoh tadi, kerana lagu ini memiliki sifat yang kita panggil sebagai al-huzn. Dalam hati kita ada kesedihan bila kita dengar lagu ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang, relax, tapi hati kita tu penuh dengan kekhusyukan. That's why kita bertaranum bukan sebenarnya untuk berseronok saja, tak, tetapi untuk kita melahirkan rasa tadabbur dan khusyuk ke atas bacaan yang kita baca. Kan? Jadi sebab itu kita lihat dalam hayat Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dan juga syekh-syekh yang lain, apabila mereka ini membacakan Al-Quran secara berlagu mujawad di hadapan penonton yang ramai, kerana mereka ni bermusafir di banyak negara seluruh dunia, bukan duduk Mesir je. Qari-qari Mesir ini yang ulung yang terdahulu, mereka pergi sampai ke Amerika, Italia, sampai ke Paris, sampai ke Malaysia, sampai ke India, Pakistan. Mereka membacakan Al-Quran dan antara mukjizat Al-Quran di situ ialah orang yang mendengarnya masuk Islam. Masya-Allah. Saya bukan cerita benda ni cerita dongeng. Betul. Benda ni ada dalam buku, tuan-tuan boleh rujuk pada buku Abaqiratul Tilawah fil Qarnil 20 yang ditulis oleh Syukril Qadi. Dia menulis bagaimana dia menulis tentang biografi para qari ini. Mereka ini antaranya bermusafir ke negara-negara luar dan bacaan mereka didengari oleh bukan Islam, sehingga kan ramai di antara yang bukan Islam
memeluk Islam ketika mendengar bacaan mereka. Hanya mendengar bacaan. Hanya mendengar. Tak faham lagi tu. Tak faham lagi. Maksudnya betapa hebatnya irama Al-Quran itu bukan pada lagunya semata-mata, tetapi gabungan kalimahnya yang sangat indah bersama dengan perasaan yang lahir dalam bacaan tersebut, dari hati turun ke hati. Maka pendengar yang mendengar bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dan syekh-syekh yang lain merasa terpegun dan sehingga masuk memeluk Islam dengan bacaan mereka. Masya-Allah. Ustaz Tarmizi mungkin ada cerita-cerita Syekh Mahmud Khalil Al-Husari tu. Saya rasa sebab Ustaz Tarmizi ni nama Syekh Mahmud ni mesti memang terkesan di hati. Subhanallah. Boleh cerita sikit Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Tirmizi, Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kita tengok dekat Facebook Ustaz, kata subhanallah, ramai sangat sebenarnya yang turut meminati Syekh Mahmud ni, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, bacaan yang baik, sebutannya lambat-lambat, senang untuk belajar dan sebagainya. Subhanallah. Jadi itulah kepentingan yang sebagaimana doktor sebut di awal tadi, kepentingan untuk kita meminati pembaca Al-Quran, syekh-syekh macam hari ini kita kongsikan Syekh Mahmud Al-Husari, Khalil Al-Husari. Mungkin pada pertemuan akan datang kita kongsi lagi syekh-syekh yang lain. Jadi subhanallah. Seperti mana yang ditanya oleh Ustaz Tirmizi tadi, memang saya minat sangat dengan Syekh Mahmud ni. Kalau saya kalau saya bawa kereta Ustaz, dekat Bangi tu, dekat Masjid Hasanah, kebetulan dia pasang CD Syekh Mahmud. Saya turunkan cermin, galik Ustaz, Allah dengar. Saya tahulah jadi Syekh Mahmud bacaan ni subhanallah. Dan saya pernah mendengar cerita daripada guru saya, berkata dulu masa zaman tak silap saya 80-an 70-an macam tu, radio Malaysia, corong radio di Terengganu akan siarkan bacaan Syekh Mahmud tengah malam sebelum habis siaran. Mungkin pukul 11 macam itulah. Dan setiap malam ada seorang bukan Islam, peniaga basikal, dia mendengar bacaan ni yang dipasang oleh jiran sebelah rumah dia. Jadi sebelum tidur ni dia akan dengar bacaan tu. Rumah sebelah dia. Baca dia tak tahu, dia kata lagu, dia kata. Malam besok dengar lagi, malam yang ketiga dengar lagi, begitulah seterusnya sehinggalah pada satu malam jiran sebelah rumah dia tadi yang pasang kaset tadi ni, dia pergi rumah anak dia. Jadi tak pasang mengaji. Tak pasang. Jadi dia tak boleh tidur. Beberapa malam tu tak boleh tidur. Sehinggalah sahabat jiran dia balik, dia bertanya, "Kamu pergi mana begitu ini?" "Aku tak dapat tidur." "Kenapa?" "Sebab aku tak dengar itu lagu-lagu itu nyanyi." Dia kata, Itu nyanyi yang kamu pasang tu." "Menyanyi mana pula? Saya tak ada pasang nyanyi, saya pasang baca Quran." "Itu yang baca-baca tu." Tak boleh tidur. Dia kata, "Boleh tak kamu bagi aku dengar tu?" Sehinggalah pada saat itu dia jatuh cinta dengan bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ni sehingga masuk Islam. Masya-Allah. Di Terengganu kalau tak silap saya. Jadi subhanallah, maknanya mukjizat Al-Quran dengan bacaan yang baik, dengan kekhusyukan yang doktor sebut tadi, penghayatan bacaan dengan alunan yang dibacakan. Jadi subhanallah, sangat-sangat meruntun hati kita, meresap dalam jiwa kita. Dan kalau di Malaysia ni, kalau saya boleh kongsikan doktor, antara imam yang bacaan mirip sekali dengan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ini, iaitulah mantan Imam Besar Masjid Negara, Tan Sri Syekh Ismail bin Muhammad Al-Hafiz. Allah, pernah satu ketika Tan Sri cerita dalam kursus, dia kata pernah beliau menjadi hakim di musabaqah di luar negara. Ketika rehat itu beliau diminta untuk bacakan Al-Quran. Maka dibaca, Syekh Tan Sri Syekh baca, maka para hakim lain kata, "Masya-Allah, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari telah tiada, tapi suaranya, bacaannya masih ada saat ini bersama kita." Jadi tengok tuan-tuan dan puan-puan betapa dekatnya bacaan yang dibacakan oleh Tan Sri, mirip sekali dengan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Betul. Mungkin saya nak tambah sikit apa yang kita bincang pada hari ini supaya penonton kita lebih jelas. Subhanallah. Apakah matlamat perbincangan ini ialah bersandarkan sebuah hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Amru anna Nabi SAW qala, Nabi menyebutkan khuzul al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran daripada 4 orang ni. Belajar Al-Quran daripada 4 orang ni. Siapa dia? Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, wa Muaz bin Jabal, dan juga Salim Maula Abi Huzaifah. Kenapa Nabi menyuruh umat Islam ketika itu mengambil Al-Quran daripada 4 orang ni? Sebut oleh ulama An-Nawawi antaranya menyebut bahwasanya keempat-empat sahabat ini memiliki bacaan yang paling mantap.
Betul. Dari segi hafalannya paling power, paling dhabit sekali. Dan kemudian mereka juga antara orang yang paling bersemangat mengajar Al-Quran. Subhanallah. Maksudnya di sini apa yang kita lihat ialah pengajaran yang kita dapat adalah untuk mempelajari Al-Quran, kita mesti mempelajari dan mendengar Al-Quran itu daripada orang yang mahir Al-Quran. Sebab itu di YouTube sekarang ni, di Facebook dan sebagainya, kita ada banyak bacaan. Betul. Kita ada malayin, maksudnya ada million. Ada berjuta-juta bacaan Al-Quran. Tetapi siapa yang kita nak pilih untuk dijadikan contoh, mestilah orang itu menepati ciri-ciri seperti mana yang Nabi sebut tadi, yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Kalau tidak 100% pun, tetapi mereka ini memiliki bacaan, sekurang-kurangnya bacaan itu fasih, lancar, tajwidnya baik, dan juga ada penghayatan dalam bacaan dan mempunyai akhlak yang baik. Masyaallah, sahabat Nabi semuanya mempunyai akhlak yang baik. Jadinya itulah sebenarnya kita bercerita pada hari ini bukan cerita semata-mata, tetapi kita nak pengajaran kepada penonton yang mendengar, yang melihat, menonton pada hari ini, supaya dalam mempelajari Al-Quran kita mestilah mempelajari daripada orang-orang yang mutqin, yang bagus bacaannya, yang hebat. Sekalipun memang ketika itu sahabat-sahabat lain mungkin lebih baik daripada yang empat ini dari sudut ilmu dan sebagainya, tetapi dikhususkan hadis ini ada berkenaan dengan kriteria seorang qari, muqri, hafiz yang ada pada keempat orang sahabat. Betul Doktor, kalau kita perhatikan Ustaz Tirmizi, Fadil Doktor, sahabat-sahabat, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi sekalian, respon juga daripada Facebook kita menyatakan bahawa betapa pentingnya pengenalan ataupun diperkenalkan qari-qari, qurra, syuyukh, syekh-syekh yang hebat dalam bidang Al-Quran ini supaya menjadi idola seiring dengan kadang-kadang kita tanya anak kita, artis mana yang tak kenal? Anak saya sekalipun. Artis mana yang tak kenal? Player bola mana tak kenal? Saiz kasut tahu, jersey nombor berapa tahu, tarikh lahir tahu. Jadi penting sebenarnya untuk kita memperkenalkan kepada our generation, generasi kita tentang pembaca Al-Quran, qari-qari, syekh-syekh yang hebat ini, seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Doktor tadi, matlamat yang sebenarnya itu tadi kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah antara usaha kita, usaha My Quran Time. Kita ucap terima kasih banyak My Quran Time yang bawa perkenalkan kepada kita qari-qari, syekh-syekh ini ya. Mudah-mudahan kita dapat perkenalkan lagi insya-Allah. Jadi kita nak beralih pula kepada halaman muka surat kita yang ke-44, ulang kaji kita, dan kita nak melihat kepada ayat yang ke-263 Ustaz Mizi. Ayat 263 di muka surat 44, dan seperti biasalah kita nak mendengar suara emas, golden voice daripada tetamu undangan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar bin Hasin untuk menyampaikan bacaan ayat 263 dengan taranum. Dipersilakan. Susah juga taranum apa ni, dia pusing-pusing tujuh tu hilang atau tak nak baca Al-Quran. Jadi paling mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau tentang taranum tu. Lagu tu datang dengan seiring dengan perasaan kita masa baca. Jadi apa lagu yang keluar, terimalah insya-Allah. Subhanallah, subhanallah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Allah. Muftalik. Wallahu ghaniyyun halim. Allahu Akbar. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Allah. Ya Rabb. Wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Subhanallah.
Alhamdulillah, itulah bacaan ayat 263 daripada Fadil Ustaz Dr. Anwar. Ustaz Tirmizi, rasa tak lengkap kalau kita tidak mendengar kupasan daripada Al-Fadil kita. Ustaz Fazrul, dipersilakan kita sama-sama ikuti kupasan daripada Ustaz Fazrul. Silakan. Baik, kita berada pada halaman yang ke-44 ulang kaji kita, ya. 43 dan 44 ini adalah cerita sambungan kepada ayat kursi di mana Allah Maha Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah menerangkan konsep pada ayat 257 muka surat 43 dan kemudian diceritakan tentang beberapa kisah Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud, ya, di mana Namrud kata aku boleh menghidupkan mematikan, tapi sebenarnya bukan dia menghidup mematikan, dia memberi orang itu hidup, memberi orang itu dibunuh ya, dengan izin Allah memanglah mati, ya. Tapi ceritanya bukan dia yang berkuasa menghidup dan mematikan. Jadi Allah betulkan konsep ini. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ia ada kaitan dengan kisah pada 259, kisah Uzair ataupun seorang yang lalu satu tempat, beliau dimatikan kemudian dibangkitkan kembali 100 tahun. Dia macam cerita Ashabul Kahfi surah yang ke-18 dan Allah bawa lagi kisah tentang menghidupkan yang mati ini pada kisah Nabi Ibrahim ayat 260. Jadi hidup mati ini Allah bawa. Mengapa? Kerana selepas ini cerita tentang infak, iaitu kalau Allah boleh menghidupkan yang mati, maka mudah saja bagi Allah untuk menggandakan lagi ataupun mengadakan balik semula harta-harta yang kita infak dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini untuk meyakinkan, menguatkan hati kita, dan bila kita dah ada hati yang hidup, suka derma, suka sedekah, suka infak, jangan muka surat 44 ini, jangan sakitkan hati, jangan ungkit-ungkit kepada orang yang kita tolong dalam kehidupan kita seharian, ya. Kalau orang tu buat perangai juga, kita derma, kita bantu orang tu buat masalah ke apa ke, Allah kata pada ayat 263, nanti mungkin Ustaz Tarmizi ataupun Ustaz Anwar, ya, akan membacakan ayat 263, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khair. Ya, dua perkara, ya. Kalau kita sedekah, kita bantu, tapi orang buat perangai juga dengan kita, anak kita ke apa ke, kita cakap elok-elok dan kita balas dengan keampunan, maafkan. Pasal apa? Pasal sebenarnya Allah cakap Allah itu ghaniyun halim. Allah ini maha kaya, Allah tak perlukan pun infak daripada kita. Allah boleh bagi banyak pada kita. Dan yang keduanya halim, iaitu Allah ni amat penyantun. Allah sabar ajalah kepada kita. Memang sabar, memang bukan sabar ajalah, sabar betul-betul pada setiap masa walaupun kita buat perangai. Allah bagi kita rezeki, jadi kita perlu mengambil contoh daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tadabbur kita pada hari ini, dan saya serahkan balik pada Ustaz Anwar, kepada Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul di atas tadabbur sebentar tadi. Allah Taala Maha Kaya dan Maha Pemurah. Begitulah bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata bila kita bersedekah, kita akan dapat ganjaran, akan dilipat kali ganda, akan digantikan. Tengok ayat 261. Sebagai biji benih ada 7 tangkai sehingga 100 tangkai, 700 kali ganda. Tapi kalau syaitan, dia kata apa? Kalau kamu sedekah, kamu jadi fakir miskin. Maka bicara Allah lah kita dengar, bahawa menjadi motivasi kita jadi semangat untuk bersedekah. Maka alhamdulillah kita dapat berkongsi pada hari ini satu tokoh yang begitu hebat, Syekh Muhammad Khalil Al-Sadi. Mungkin insya-Allah lepas ni kita akan kongsi dengan tokoh-tokoh yang lain pula insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar bin Hasin atas kesudian bersama hari ini. Insya-Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Jadi di akhir ini kita nak menjemput Al-Fadhil Doktor untuk membacakan doa untuk kita semua. Aminkan, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Anwar atas doa tadi, dan kita nak mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk kita terus infakkan harta kita, wakaf kita tentunya wakaf Al-Quran untuk ummah. Boleh saksikan di paparan untuk kita berwakaf, dan pastinya kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kita kepada Mofaz yang membawakan khas rancangan My Quran Time pada hari ini dan khususnya. Terima kasih banyak Mofaz, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi besok insya-Allah dalam My Quran Time. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal. Jumpa lagi.